Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Dan bahawa i'tiqadkan dia, situ kah? Tak tanda itu ni mana? Dan mana? Oleh bahawa mengetahui, situ. Situ. Baik. Tetapi yang wajib dengan syarak, yakni yang wajib dengan sebab syarak atas kita, yakni orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf? Yang menerima, artinya yang padan patut, boleh bahawa dapat pelajaran. Mana bakat boleh mengaji, orang panggil. Kalau lembu kuba tu tak boleh mengaji. Nah, tu sebab tu mengajar ni memang nak kata kau orang dah lah. Dia kata ustaz mengajar nak kata kau orang. Nak kata kau orang, tak nak kata ke lembu. Ya bodoh. Benar. Lembu bukan dia jenis hak patut pada boleh belajar. Orang tu yang padan, yang patut, yang boleh bahawa dapat pelajaran. Lagu mana dapat pelajaran ni? Yang taswir pada kata padan, patut, boleh bahawa dapat pelajaran.
dengan sekira-kira bahawa adalah baginya, bagi kita tadi tu ataupun bagi orang-orang mukallaf, akal yang boleh mengerti, mana yang dapat faham, itu yang boleh mengertikan, yang dapat faham pengajaran, suruhan orang yang mengajar, boleh reti, boleh faham pelajaran. Tu boleh mengerti suruhan, bukan suruhan, surah ni maknanya mengajar. Surah syarah, suruh. Itu ni bukan suruh. Kalau suruh tu amar, perintah. Surah ni mana syarah. Dah. Maknanya yang boleh mengertikan surahan, huraian, itu penerangan orang yang mengajar. Lagi sejahtera panca indera yang terhenti dapat ajaran atasnya, atas panca indera. Situ dah. Wajib ke apa tu atas kita orang-orang mukallaf ni? Bagi wajib. Situ dah. Ni hari ni sambung ni. Oleh bahawa mengetahuikan dia apa? Dia sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dan lawan bagi sifat-sifat kamalat, dan yang harus, tiga tu, dia tu klik pada tiga tu. Mana? Wajib dia kena ketahui sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan diiktikadkan mesti pada zat Allah segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Tentu tidak segala sifat-sifat kekurangan atas Allah, dan harus pada hak Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk dan nak meninggalkan mengadakan makhluk, kerana dia tu Tuhan. Kerana Tuhan ni terlepas sebuah serbi, tidak ada tekanan di atas dia, maka harus saja. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil dia mengadakan makhluk ni. Itulah. Tu jumpa deh. Tu sambungnya hari ni. Hari tu berhenti tu tidak di stesen tu dah. Berhenti tidak di stesen orang panggil. Berhenti di tengah-tengah. Tak sapa di stesen dia. Jadi sebab tu kena ulang balik supaya menyambung. Kalau tidak enggak nyambung. Enggak nyambung, enggak faham. Itu. Oleh bahawa mengetahui, wajib ke apa? Wajib dengan sebab syarak atas kita orang mukallaf ni, wajib ke apa Pak bagi wajib? Oleh bahawa mengetahuikan dia. Nak tahu kena belajar. Mana wajib belajar? Tu orang panggil wajib belajar tu wasilah nak sampai kepada tahu. Bila dah tahu, wajib lagi i'tiqad dalam hati, pegang dalam hati. Wajib pada syarak atas kita oleh bahawa mengetahui akan dia, akan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan diiktikadkan mesti pada Allah. Itu sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, dan tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan, dan harus pada hak dia mengadakan makhluk dan meninggalkan makhluk. Itu. Artinya ni nak tafsir pada kata mengetahui. Tahu tu lagu mana? Lagu mana tahu? Erti mengetahui itu ialah nampaknya. Nampaknya surahan atau pelajaran, boleh pergi belakang tu. Nak letaknya tu marji' dhamir klik kepada surah, mana penerangan. Surahan ni penerangan, huraian. Nampaknya penerangan, huraian, surahan pada fikiran. Nampak dalam kepala otak. Tu bukan kalau kepala otak dia tu merewel pergi pas ke Rusia mana tahu. Tubuh je duduk depan tok guru mengaji. Otak Isra' Mi'raj pas mana hala. Tak jadi tu. Orang tak panggil mengetahui walaupun dia duduk dalam majlis ilmu belajar. Tu. Tahu ni setara mana? Nampak.
Nampak pada fikiran. Tu nampak dalam kepala otak dia. Bila Tok Guru ayat kata Tuhan mesti ada. Ada Tuhan tu wajib ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima ada, tak ada yang dahulu. Tak terima ada dia tu berhubung dengan tiada. Dan tak terima ada pada makna harus ada. Macam kita ada ke, tapi ada kita tu harus ada. Maka Tuhan wajibal wujud. Kita ada ke, tapi mungkinul wujud. Maka beza tak? Beza. Walau sebut sama ada, tapi makna dia beza. Kenal tu apa kita? Nampaklah pelotak tu. Oh, nampak. Mesti Tuhan ada. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Nampaklah pelotak. Tak terima tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, bagaimana makhluk boleh ada? Tak kejadian sendiri. Nampaklah pelotak gitu. Tu nampaknya surahan, penerangan, pelajaran. Ikutlah nak marjek mana sah lah kau tu. Nampak mana? Pada fikiran. Kepala otak tu nampak. Tu dah tu ni. Mengetahui tadi tu. Kita nak takluk pada kata mengetahui bracket dengan matan pun boleh. Nak takluk pada kata nampak pun boleh. Tahu tadi tu. Nampak tadi tu dengan dalil. Dengan dalil. Ilmu ni la yakfi taklid. Tidak dimemadai dengan taklid. Apa taklid? Tu mulut Tok Guru. Tok Guru kata A kat A, Tok Guru kata B kat B. Ilmu ni tak boleh dah. Ilmu ni la yakfi bit taklidi. Tidak dimemadai dengan taklid. Tidak boleh dengan taklid. Sebab apa tidak boleh dengan taklid? Kerana iman ni barang mahal. Maka kerana itulah syaitan ni dia usaha bagaimanapun biar anak ada ni serta dengan dia dalam neraka pas kekal selama-lama. Sebab itulah syaitan ni dia tidak akan tinggal kalau seorang tu buat maksiat apa sekalipun, tak akan tinggal. Kata zina, togong arok, curi, riswah, apa sahaja maksiat. Adakah syaitan tak ada dengan dia? Tak. Syaitan tetap ada. Sehingga mana? Sehingga manusia tadi tu kafir. Itu. Qala syaitana lil insan ukfur. Katanya syaitan pada manusia, kafir olehmu, kufurlah olehmu. Tu. Bila manusia ni kufur, falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan bila manusia tu kafir baru lepas diri. Akhirat esok kata, aku kufur ni sebab syaitan lah Tuhan. Tuhan kata, aku tak kenal mu. Ini bari'um minka, aku berlepas diri dengan mu. Bila mu tengok aku pergi jumpa mu, ada tak? Tak ada. Hak pergi jumpa mu masa nak mati tu, mak pak mu, tok guru mu. Ke syaitan kan dia berupa dengan rupa orang-orang hak kita kasih. Saat kita sakaratul maut, sakit nak mati tu tak nampak dah anak beranak bini kita duk tepi kita, keliling kita tu. Lepas tu siapa? Hak mari. Syaitan. Syaitan berupa dengan rupa orang tua kita, abah kita, mak kita. Kalau jenis kita tu dengan kata mak pak. Jenis orang taat kau mak pak. Pak kata kat syaitan mari berupa pak kita. Tu dia kata, abelum, kalau kita nak sulung kat Allah, abah mari dia kita sakit gini. Lah abah mu saya kamu. Abah saya kamu ni lah, abah mari, abah nak ayat bahawasanya Tuhan kita bukan Allah, Tuhan kita bukan Tuhan kita tak ada. Ikut gi asal kata akidah tu akidah kufur. Pak kalau kita punya pegangan tu taklid, ikut orang tua. Ikut tok guru kata, ikut orang tua kata, sedang molek dah. Sedang molek dah. Atau dia rupa tok guru kita. Mari dengan serbannya, janggut panjang dengan bercelok dengan sugi atas lengo kiri kanan, wasabih atas tekak pula atas atas perut lagi tu ni. Jubah meleret mari jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah tok guru mari kita sakit. Padahal bukan tok guru tu. Syaitan. Tu.
Syaitan kata, syaitan hok berupa-rupa tok guru. Saya mari ni sebab kasih ke awak lah ni. Awak mengaji dengan saya tiap-tiap malam. Qamis itu, malam Qamis kedua tu. Awak mengaji tauhid dengan saya. Hak sebenarnya saya duk mengajar selama ni di Surah Haji Ismail tu tak betul tu. Tuhan bukan ada, Tuhan tak ada. Tuhan kalau ada pun bukan sejotane ke. Tuhan duk bersela atas kursi ke. Mari tengok. Tok guru nak tunjuk Tuhan. Yo mari rupa-rupa hak tak pernah kita tengok atas muka dunia. Tu dah. Pak kalau kita jenis taklid tok guru, lagu tu tok guru dia. Lagu ni Tuhan. Tu gak. Tasdik dah lah. Malikil maut pupak cabut nyawa, mati dalam kafir wala iyadu billahi min zalik. Itu tak boleh ilmu ni dengan taklid. Mesti mengetahui atau nampaknya pelajaran tadi itu. Syarahan, penerangan, surahan guru tadi itu mesti nampak dengan dalil. Tu dengan tu takluk pada kata mengetahui kalau dalam matan, atau takluk pada kata nampak pada syarah. Mesti dengan dalil. Apa dia dalil? Iaitu dalil. Iaitu dalil penunjuk yang dengan penunjuk nyata bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Itu dalil. Orang katanya gapo dia dalil? Penunjuk yang dengan dia penunjuk nyata, jelas bagi kita tunjukkan nyonya penunjuk. Mana dilalahnya nyo dalil, nyo penunjuk. Tu ni. Itu dia panggil dalil. Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Itu kalau kat Arab itulah bunyinya. Ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Mana perkara yang mungkinlah. Ma yumkinu perkara yang mungkin dapatlah. Yutawassalu bi sahihin nazari bihi, yang mungkin dapat menyampailah dengan betul tilik pada perkara tersebut ila matlubi khabari, kepada perkara yang dituntut pada khabar. Itu dia panggil dalil. Contoh seperti saya kata ke ibu-ibu ayah ya, para hadirin semua, ibu-ibu ayah ya, di belakang masjid kita sekarang ini ada kebakaran besar berlaku. Itu dipanggil khabar. Maka kalau khabar, kalau tidak daripada Allah dan Rasul, orang panggil ma yahtamilu sidq wal kazib. Khabar tu ialah perkara yang boleh dia ditanggungkan benar atau dusta. Boleh jadi betul ada semua kebakaran. Boleh jadi ustaz nipu, tak ada pun kebakaran, saja dia nak pelawak ke orang kampung. Tu khabar. Boleh jadi betul, boleh jadi dusta. Maka nak tahu kata benar atau dusta khabar tadi, kena cari dalil. Itu. Jadi kalau ada ibu-ibu ayah keluar, pergi jenguk keluar tengok. Jenguk kepala tengok. Itu orang panggil talabud dalil. Menuntuti dalil. Siapa yang nak jenguk? Mesti kena ada orang yang berbakat untuk lihat dalil. Nak kau dia buta, kita tengok juga. Tak nampak gapo, lah gelak gelemak mata dia sendiri pun buta. Itu dia panggil kena ada sifatun man yustadillu bih. Kriteria, ciri-ciri orang yang layak untuk istidlal, untuk menuntuti dalil. Jadi dia pun jenguk. Dia orang ada penglihatan mata, dia pun jenguk tengok. Ada asap. Tu. Maka asap tadi tu ialah dalil yang memberi reti pada kita, ada kebakaran berlaku di belakang surga. Bermakna benar khabar saya tadi. Benar. Tu ni. Benar? Betul tu? Jadi asap dipanggil dalil. Api yang ada pada asap tersebut tu dipanggil madlul. Benda yang ditunjuk oleh asap, iaitu ada api. Dalam palotok tu kita reti kebakaran. Itu dia panggil dilalah. Ini dia panggil tunjukkan, pengertian. Dilalah. Ini dalil lain, madlu lain, dilalah lain. Dalil asap, madlul api.
Nah, dalam kepala otak kita ada kebakaran wujud di situ, itu dipanggil dilalah, pengertian yang direti daripada asap yang menunjuk di atas api itu ada situ, reti dalam kepala otak kita ada kebakaran. Itu lagu tu dah. Pas kalau kira-kira orang buta pergi jenguk juga, tak ada boleh kata gelak ni, tak ada tak ada ya ada tu ni, mana ada, tak ada dalil, tak ada dalil, matamu tu buta, gitu dah tu ni. Begitulah orang-orang lah ni, tak ada dalil, laju tak ada dalil, bukan tak ada dalil, awak tu tak cukup kakah orang panggil. Nah, tak ada sifatun man yustadilu bihi, tak ada kriteria, ciri-ciri orang layak untuk berinteraksi dengan dalil. Contoh seperti orang buta tadi lah. Itu tadi tentang kebakaran. Tak ada hal lah ada sini. Tentang agama, mana kena ada lah ilmu nahwu, ilmu sharah, ma'ani, baya, bada, istiqaq, wadha, usul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, mastalah hadis, ilmu ilal, mana? Jarh wa ta'dil. Banyak alat nak kena ada, nak layak jadi seorang yang layak berinteraksi dengan dalil. Bukan senang lah, bukan senang. Waktu kena pergi ngaji dalam kitab usulul fiqhi. Usul fiqh. Tu dah. Tu. Baik. Adapun ilmu ni oleh kerana dalilnya sangat mudah. Mana paling kurang dalilnya ijmali. Dalil yang secara jumlah, secara borong. Mana makhluk ni, diri kita ni, tak ada kena pergi jauh-jauh dah. Diri kita tu sendiri. Makhluk hak kita nampak dengan mata kepala otak kita ni, mata kepala kita ni, itu dah orang panggil jadi dalil yang menunjukkan di atas ada Allah mesti, tak ada Allah tentu tidak, mesti sedia Allah, baharu Allah tentu tidak, mesti kekal Allah, binasa Allah tentu tidak. Itu lagi akal. Maka sebab tu ilmu ni tidak dimemadakan dengan taklid. Bahkan setengah ulama kata iman orang muqallid tidak sah, masih kafir. Tu siapa hak berpegang lagu tu? Bukan calon-calon tu. Antara lain Imam Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki. Nah, selain daripada itu sendiri ialah Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Ala qaulaini lah, di atas dua pendapat dia. Tapi pendapat hak wujud dalam kitab dia kafir. Cuma ada setengah ulama kata dak, Imam Sanusi tarajjuk balik daripada mengkafirkan orang yang imannya mukallid kepada sah iman serta asi, tapi tak wujud ibarat tersebut dalam kitab. Artinya wujudnya Imam Sanusi tetap berpegang kafir. Itu bahaya. Walaupun berselisih pendapat ulama, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah, maka kita orang awam ni kena ihtiyat, kena cermat, keluar daripada khilaf ulama. Mana? Usahakan setiap pegangan kita tu didasari dengan dalil. Gitu dah. Didasari dengan dalil. Tak boleh kita tu taklid tok guru. Mu tahu di mana Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tak boleh terima dalam kepala otakmu. Tok guru ngajar. Tok guru belaka dak ni. Tok guru syarah gitu. Mesti apa dak kepala otakmu? Tahu tok guru ayat gitu kita telah lah. Tak boleh gitu. Ilmu ni tak boleh gitu. Ilmu ni kena dalil. Tu. Lain ilmu fiqh. Ilmu fiqh dalilnya sangat payah. Maka sebab tu dibenarkan taklid. Tu setiap ibadat kita nak kena tahu dalil belakangnya. Mana dalil takbiratul ihram? Ingat tak? Tak tahu hadis riwayat siapa. Dalam Sahih Bukhari ke Sahih Muslim atau sepakat ke kedua-dua. Lagu mana lafaz hak Nabi sebut Allahu Akbar. Itu ni. Nyanyi. Maka susahnya ilmu fiqh untuk setiap apa yang yang kita kerja tu kita kena ketahui dalil. Maka bagi orang yang tidak ahli mujtahid, tak ahli ijtihad, wajib dia kena taklid. Walaupun dia mujtahid juga, tapi mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, tetap pada nama
dia taklid kepada imam mujtahid mutlak. Nah, tu lagu tu. Tu. Kenapa? Kerana bukan senang nak faham Quran hadis ni. Bukan senang nak faham Quran hadis. Hadis ni ambo sama-sama duk ulang. Orang kalau baca hadis terjemahan, ni banyak jadi sesat. Banyak jadi sesat. Nah, contoh dia baca hadis Nabi sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyang olehmu seperti mana mu lihat aku semaya. Siap. Berapa kali saya kita tengok Nabi semaya? Pernah? Tak pernah. Itu semaya apa? Ni dulu ada orang tak semaya ni. Sebab apa? Sebab hadis ni. Tu. Sebab hadis ni ada. Tapi alhamdulillah dia pergi ngaji pondok Pasir Tumbuh, aling dah jadi. Dulu dia tak ngaji. Dia tak boleh. Hamba cerita dah dulu. Dek ni. Dia rajin pergi dakwah sana, gash sini, ziarah situ, ziarah sini. Akhir sekali dia jumpa dengan orang pak cik. Selalu duduk lepok kedai kopi depan masjid dia tu, tak pernah mari masjid. Pergi tashkir. Pergi tashkir pak cik tu. Kata pak cik, apa tu? Saya tak pernah tengok pak cik pergi semaya. Pak cik tak semaya ke? Selalu lah. Pak cik kata, mu pergi semaya hari-hari pernah dengar tak? Ustaz kau siapa, kamu baca buku dalam masjid tu, kau ada orang duduk letak wakaf buku kau. Nabi SAW sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyang olehmu seperti mana mu lihat aku sembahyang. Dia kata pernah dengar. Lepas tu sehayat hidup mu duduk di sembahyang masjid depan ni, berapa kali mu tengok Nabi sembahyang? Sudah soalan yang bila gitu. Tak pernah sekali habuk. Pas mu sembahyang apa? Apa mu sembahyang? Tak tengok Nabi semaya. Nabi suruh semaya, tengok sebagaimana dia semaya. Mu tengok tak? Tak. Apa mu semaya apa? Cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Selesai masalah. Tak semaya dia. Sini. Cari Muhammad dulu. Salah tu? Sesatlah tu. 3 tahun lebih ke 4 tahun tak semaya. Apa? Duduk dengan pocik tu cari Muhammad. Last kali dia pun mari terfikir, kalau pak cik ni hok cari Muhammad pun tak semaya lagi, engko tak jumpa lagi Muhammad. Aku hok baru join kuruk ni, tambah lagi nak boleh jumpa Muhammad dah sini. Mujurnya mari mikir, dia pun cabut pergi Kelantan ngaji pondok Pasir. Alhamdulillah. Rupa-rupa dia kata, baru dia tahu rupa-rupanya sallu kama raaitumuni usalli. Nabi sabda, sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ulama syarah, sallu kama alimtumuni usalli. Itu makna ulama syarah. Sembahyang olehmu seperti mana kamu tahu aku semaya. Macam mana mu nak tahu Nabi semaya? Kena belajar. Gitu makna hak betul. Tu artinya kita tu tak layak nak direct kepada Quran hadis. Apa? Kefahaman kita. Hak ni dah Ustaz Muhaizat maksud tu. Hak duk gagak-gagak tu. Nabi pergi kanan, tok guru pergi kiri, kita nak pergi mana? Kiri ke kanan? Hari ni gagak-gagak kiri kanan. Cuma kalam dia tu agak-agak boleh mendatangkan syubhat kefahaman orang awam. Itu sajalah. Tapi kalau kita orang mengaji, kita faham apa hak dia nak tu. Betul lah tu. Maksudnya betul lah. Betul kan? Nabi kata mu semaya seperti mana mu lihat aku semaya. Kalau kita direct gitu, jawabnya tak semaya kita. Bila masa kita tengok Nabi semaya, memang sesak kita. Kena ikut tok guru, mana alim ulama yang syarah. Tok guru kita ambil ilmu daripada tok guru dia, tok guru pada tok guru, tok guru pada tok guru. Siapalah alim ulama yang mu'tabar? Rupa-rupanya Nabi kata sembahyang olehmu seperti mana mu lihat aku semaya. Alim tumuni dengan makna ra'aitumuni dengan makna alim tumuni. Mu tengok aku semaya, mu tahu. Ru'yah bermakna ilmu. Lihat dengan makna tahu. Lagu tu baru tak sesat. Itu maksud sebenar. Tapi oleh kerana cakap tu analogi tu agak ringkas kalau lagu mana, wallahu a'lam lah. Data syubhat data ni. Syubhat ni hak bahaya, kadang-kadang kita tak boleh nak perekas sangat. Orang kampung ni muka kai dia tu tak siapa nak cakap. Yang mata kai dia tu tak panjang nak kai kan.
Bak bila kata bila Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan tok guru, Rasulullah gi kanan, tok guru gi kiri. Seolah-olah macam Rasulullah dengan tok guru kita sesama. Kita pun sesama juga. Nak ikut siapa? Orang hamba ikut tok guru lagi. Macam hinanya martabat Rasulullah. Bunyi macam gitu. Sebab apa? Sebab bila Rasulullah ada, tak ada lah tok gurunya. Rasulullah tu lah tok guru. Tak ada mazhab lah. Pakai rojok di Rasulullah belaka dah. Jadi seolah-olah nampak sepuluh gitu. Padahal bukan maksud apa tu. Dah itu ni. Tu. Tetapi nak aku mana? Mungkin kita cakap reka-reka kan orang kerak potong. Jadilah. Ni. Hanya goreng ke demo lah. Tapi jangan duk peheh hok supaya orang ramai buat khenak je lah. Nah, bukan maksud Ustaz Wahizat tu, bukan maksud itu. Dah. Tak kira apa-apa tahap bodoh gitu mu dia nak kata lagu tu dah ni. Tu tentu dah dia tak maksud ke seperti mana hak difahamkan dengan cara makna yang rasa. Tu makna yang rasa tu kalau faham gitu. Sebab apa? Sebab ikhtilaful ibarah bi ikhtilafil i'tibarat. Berlain-lainan ibarah kerana berlain-lainan i'tibar. Iktibar lain-lain, makna tu bik lain-lain. Orang ni pahal nak menghina ke Rasulullah. Orang ni pahal lagu ni. Orang ni pahal lagu ni. Sebab apa? Sebab kalau tu rekah. Maka kita kena tanggung dengan cara yang baik lah. Tu lebih-lebih lagi ini dia jawab dah. Maksud sebenar gini. Cuma dalam maksud sebenar tu pun kurang tepat sikit. Mana? Al-Quran mengatakan Allah ada awal ada akhir. Al-Quran tak kata Allah ada awal ada akhir. Quran kata huwal awwal wal akhiru. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Apa? Yani tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Mana laginya? Allah tidak ada awal bagi ada, tidak ada akhir bagi ada. Lagu tu. Bukan mana Quran kata Tuhan ada awal tak ada akhir. Berat kalau Quran kata Tuhan ada awal ada akhir. Mana Tuhan baharu pas fana pula lah. Tuhan ni hadis serta fana binasa. Tak okay Quran kata lagu tu. Ni. Tu. Cuma nak jadi lebih dekat laginya kalau kita nak ayat maksud kita kehendak macam tadi. Nabi kata semaya olehmu seperti mana mu lihat aku semaya. Tu zahir hadis. Mantuk hadis. Kalau kita tak ambil mafhum daripada ulama, kita ambil direct daripada mantuk hadis, makna kita hak faham tu boleh jadi rosak. Seperti mana? Seperti mana pokok ajaran sesat hadis. Dah. Jadi kita tak kena semaya lagi selagi mana kita tak dapat lihat Muhammad. Apa yang syarah pula lah. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Macam-macam hak benda-benda pelik-pelik yang masa dah ni. Nak uyah halal kata tak semaya tadi tu. Ni bahaya. Sebab apa tu? Sebab tak ambil kefahaman daripada ulama. Kena ambil daripada ulama. Tu. Kerana ulama pasti berusaha untuk mengikut Rasulullah. Tak ada lah Rasulullah gi kanan ulama gi kiri, tak ada. Ya sebenarnya Rasulullah gi kanan, ulama gi kanan juga sebenarnya. Gitu. Bila sebut kata ulama ni ke warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Toke dia tak ikut nabi. Ulama, alim ulama, tutup guru kita ni usaha ijtihad sedaya upaya untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita berasa tutup guru, alim ulama tak ikut Rasulullah. Saya lebih menyunat. Ada ni. Saya lebih ikut Rasulullah. Tu kadang-kadang kita berasa lagu tu. Padahal ada. Tidak lagu tu dah. Habis. Azal. Dah. Tu. Jadi wajib pada syarak atas kita orang-orang mukallaf ni mengetahuikan mu'taqadat, benda-benda hak kita sipu dalam hati tu. Atau nampak, reti, faham dalam kepala otak kita dengan dalil. Apa dalil? Iaitu dalil penunjuk yang dengan penunjuk nyata jelas bagi kita tunjukkannya penunjuk. Cuba tak dia asap. Tu asap tu penunjuk. Yang dengan asap nyata jelas bagi kita tunjukkannya penunjuk. Apa hak penunjuk tu tunjuk? Apa hak penunjuk tu tunjuk?
ada api di situ. Api tu madelu, benda hak ditunjuk. Nah, maka reti dalam kepala otak kita ke apa? Oh, betul ada kebakaran. Nah, gitu deh. Tu. Maka asap tu dalil. Nah, api tu madlul. Kita faham dalam kepala otak kita kebakaran berlaku di situ. Itu dia panggil dilalah. Kalau misal dalam ilmu tauhid ni apa? Alam ni dalil. Nah, makhluk ni dalil, kita ni dalil. Nah, menunjuk di atas apa? Di atas ada Allah. Mesti ada Allah, tentu tidak tak ada Allah. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Mesti kekal Allah, tentu tidak binasa Allah. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Mesti sa Allah, tentu tidak dia berbilang. Mesti ada cara-cara zat, tentu tidak dia berhajat. Mesti ada di zat dia sifat berkuasa, tentu tidak dia lemah. Ila akhir. Nah, itu semua tu dia panggil madlu. Hak kita reti ni mesti, ngerti, sungguh, tentu tidak. Tu dia panggil dilalah. Dilalah. Dan bahawa iktikadkan dia. Ni atah pada kata mengetahui. Atah pada kata mengetahui. Pasal pepak baru bunyi lagu ni. Tetapi yang wajib dengan sebab syarak atas kita, yakni orang-orang mukallaf ni, oleh bahawa iktikadkan dia mu'taqadat tadi tu. Benda-benda hak wajib kita kena pegang. Mana? Mesti Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Harus baginya mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Dan ila akhir, banyak lagi lah mu'taqadat tu. Nah, tu ni wajib yang kedua. Tadi wajib mengetahui. Nah, setelah kita tahu, nampak dalam kepala otak kita, kita kena pegang pula. Wajib kita kena i'tikad, kena pegang lah hati. Kalau tahu saja, tahu boleh bahas, boleh syarah kau orang, tapi mu sendiri pegang tak? Tak, kawan tak terima tu ada. Tak lepas wajib tu. Nah, tu nak ayat kata bahawasanya tahu dengan tasdik itu beza dah. Tahu dengan tasdik, semata-mata tahu tu tak semestinya iman. Dia mesti tahu serta tasdik, serta i'tikad, pegang dalam hati. Macam orang kafir ahlul kitab, dia tahu tak Nabi benar? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi Muhammad SAW seperti mana mengenal mereka itu akan anak-anak mereka itu. Kenal mati. Nah, tapi mereka terima tak Nabi Muhammad tu Nabi? Tak terima. Dia mau tahu Nabi Muhammad tu benar. Betul. Kenal Nabi, tahu. Tapi terima dalam hati? Tak terima. Maka tidak dipanggil iman. Jadi wajib belajar, wajib tahu, lepas tu wajib pula i'tikad dalam hati, pegang, tasdik dalam hati, benar. Itu yang kedua. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa belajarkan dia perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus tadi tu. Wajib atas, wajib syarak. Artinya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut dia mengerjakan ni dengan tuntutan yang putus. Tak dapat tidak, kena buat. Gitu. Mesti kena buat. Kena belajar. Kalau tak belajar lagu mana? Ustaz? Kalau tak belajar, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana dia belajar, dijanji iqab, seksa api neraka kalau dia tidak belajar. Itu mana wajib atas, wajib syarak. Tu dah itu ni. Tu. Kau orang lain ni tak berapa nak berahi mana belajar ni. Berahi beramal. Semaya Jumaat berahi. Kalau 27 darajat dia. Tapi bila dia sapa tu imam rokok dah, dia takbir Allahu akbar tu imam rokok. Dia pun baca teh lagi, ada kat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu imam iktidah, dia tak rokok lagi. Tu imam sujud, dia tak rokok lagi.
Tu imam duduk antara sujud, baru dia rokok. Lepas tu nanti dia tak tambah dah rakaat. Cukup dengan tu. Lepas tu berasa dapat 27 darajat. 27 darajat abahmu, maya pun tak sah. Nah, banyak lagu tu ada. Atau dia masuk-masuk tu imam, duduk tasyahud akhir dah. Allahu Akbar. Sedang molek roh akbar tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam. Dia pun gelenyang geletah pergi duduk juga. Dia kata ni duduk batam ayat tu. Atau waktu imam duduk tasyahud akhir, dia masuk semaya Allahu Akbar. Tasyahud akhir dah tu imam ni, biar tak usah duduk sedang molek. Ni kalau ya assalamualaikum kita cacat dah. Batal juga. Pak kalau ngajar gitu kan agak boleh 27 darajat. Nah. Tak boleh tu. Jangan kata 27 darajat. Nah, semaya tu tak sah. Semaya tu tak sah. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa mu ni pakat gini aku sakak ni bukan mu fofok semaya mula. Tu dia kata kami tidak digolong oleh Allah di kalangan orang semaya. Tak termasuk orang semaya, semaya tak sah. Nah. Dia tak ngaji. Ni bahaya. Ramai orang beramal lah ni. Lepas wiri kadang-kadang wiri isyak tu potong, tak ada subhanallah alhamdulillah Allah akbar baca nak al-mu ni nak baca al-mu apa wi selamat dalam kubur tak usah kena seksa kubur apa baca kau mana baca terang baca tak tahu izhar idgham ikhfa mano panjang pendek mak lazim mak wajib tak tahu mana hala baca Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mugama almu tu akan selamatkan mu daripada azab kubur. Almu tu tapamu dalam kubur pula. Kata ni, tu. Baca dengan tak betul lagu tu. Ni ramai orang berahi lah ni. Berahi beramal tapi mengaji tak sih. Orang panggil tertipu dengan hawa nafsu. Min alamatit tiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibah. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya dalam beragama ialah bersegera dengan kebajikan yang sunat-sunat. Tapi kalau mengaji hak wajib fardu ain, Allah, tak malah lah dah. Wat takasul, malah lekat dia pos pada khong tidur. Kalau tok guru mengajar pekoh ke, mengajar tasawuf ke, mengajar tauhid ke, ni fardu ain ni. Cuba tengok dia kata. Dan wajib atas. Macam sembahyang maghrib tadi, wajib atas tu. Sebab tu kita tak boleh tinggal. Ada sunat sebelum tu atau selepas tu sunat rawatib, hak tu sunat. Sebab tu ada hak buat, ada hak tak buat. Tapi maghrib tinggal tak? Tak boleh tinggal apa? Apa? Wajib atas. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas tu. Apa wajib atas? Tuhan tuntut atas kita, tuntut perbuat dengan putus. Tak ada pilih-pilih, tak ada basa-basi lagi. Sekira-kira kalau kita buat dengan ikhlas, Tuhan janji pahala syurga akhirat esok. Kalau tak buat, Tuhan janji iqab, seksa api neraka akhirat kelak. Itu wajib atas. Dan wajib atas yang tiada mengerti. Orang yang tak reti, tak reti berapa satu dia. Dia tahu je Allah Tuhan tu lah. Allah tu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang melayakkan zatnya disembah, tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Dia tak tahu apa tu. Dia tak tahu apa tu. Tak reti tu. Wajib atas yang tiada mengerti. Hak tak reti, tak tahu. Wajib apa ni pa'i bagi wajib? Oleh bahawa belajarkan dia sifat yang kamalat bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, yang mesti ada pada Allah, yang mesti sungguh pada Allah, sifat kekurangan yang tentu tidak ada pada Allah, dan yang haruh pada Allah tu apa? Wajib dia kena belajar. Nak cari tu. Tu tak boleh beli kitab baca sendiri seorang, tak boleh. Man akhadhal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang ambil ilmu akidah di dalam kitab-kitab semata-mata tanpa berguru langsung, tak mengaji langsung dengan tok guru, pakai beli buku kekeng depan TV, boleh tengok Netflix, boleh baca, tengok. Lihat ni.
Berat. Maka dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Nescaya masuk dalam perut bedah dia segala sengka-sengka. Waham-waham. Agak banyak lah ni. Nak tahu tak, tengok di komen Facebook hamba, boleh tahu lalu. Lama mana hak jahil wakil? Lama. Nah, kalau pikul dengan lori enggak beratus lori, beribu lori rasa. Di komen tu nampak dah. Allah jahilnya, sianya. Nah. Ada arah lah ada ni. Nak jawab dia mau tak ngaji. Nah, kalau jawab bukan dia mau reti. Sebab tu kalau orang jahil kecek gapo kita kata, apa gimu lah gitu. Selamat selesai mu ikutmu. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil cakap dengan mu gapo, mu kata selamatlah, mau gimu lah. Mau gimu lah, mu jahil tu. Nah, awak gua lagi dia jahil. Tak tahu gapo. Nah, you berasa tahu tapi tak tahu. Tengok, boleh komen kata Maturidiyah mengiktikadkan Allah mempunyai suara. Ya baca tu. Ngaji baca buku tu gitu. Mana ada Maturidiyah iktikad Allah punya suara? Nah, yang dikatakan oleh Maturidiyah, kalam masdari itu Allah menjadikan huruf suara yang baru. Bukan sifat kalam nafsi ada di zat Allah Ta'ala. Hak ada di zat Allah Ta'ala, kalam nafsi atau nafsani itu tak berhuruf, tak bersuara. Nah, tu kalau nafsinya tak berbilang, kalau nafsinya nafsaninya banyak. Nah, tu sekira-kira kalau kering air laut ni tetap tidak akan hilang, orang panggil kalimatun nafsaniyah Allah Taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-Quran sebut ni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalimatu rabbi itu kalimatun nafsaniyah dijadikan pokok-pokok lauk ni jadi dakwah, jadi pena untuk menulis kalimat Rabbi, nescaya kering dulu air lauk, tak habis lagi orang panggil menulis kalimat nafsi Allah Ta'ala. Nah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun tambah lagi air lauk seumpama sebelum kering tadi. Itu maknanya kalimatun nafsa ni. Ya, mana ada ahli sunnah wal jamaah kata Allah punya huruf, punya suara? Tak ada. Tapi oleh kerana dia baca sendiri, kefahaman dia tu betul tak betul tak tahu. Ini bahayanya bila kita tak belajar. Kena belajar. Tu. Dan berfikir. Kalau belajar saja pak katuk kita duduk nerak depan TV tak jadi juga. Lepas ngaji kena mikir pula. Kena guna kepala otak. Proses akal ni mikir gerung. Betul ustaz kata Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tak boleh terima dengan kepala otak. Dalilnya alam ni. Apa ke dia kalau Tuhan tak ada? Apa masalah? Fikir. Akhirnya nanti tak terima. Rokok kahwin ni siapa putih kalau dia isap rokok dah tu ni. Kapak putih ni ada risak. Maknanya ada kesal. Mesti ada orang yang memberi kesal. Tokai alam ni berjereguk, kita mau usah, kita mau kesalnya. Tak ada mu'athir, tak ada sang pemberi kesan. Mesti ada mu'athir yang memberi asar, kesan. Betul sungguh. Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tentu tidak. Itu. Dan berfikir, kena memikir. Tapi sebelum memikir itu kena mengaji dulu. Tak boleh memikir dulu dah. Kalau memikir sendiri, aturan pemikiran dia tu barangkali salah. Tu sebab tu ilmu ni dia dibenarkan taklid pada permulaan belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah Ta'ala hikayat perkataan ahli neraka sa'ir. Law kunna, kalau mula kita di dunia nasma'u, dengar orang mengajar. Artinya kena dengar dulu. Tok guru kata al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap benda berubah tu pasti baharu. Al-alamu hadisun, alam ni baharu. Wa kullu hadisin, tiap-tiap yang baharu, fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak mesti ada yang memperbaharui dia, yang menjadikan dia. Itu cara untuk guru ajar untuk kita mikir. Kita nasma'u dulu. Au naqilu, kena mikir. Bos takat dengar gitu, balik tak mikir, tak nampak sendiri dalam kepala otak, tak lepas fardu ain tu. Dia sendiri pula kena naqilu, kena mikir.
Tu tadi dengar dah tu ayat. Bermula alam ni berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Dia tengok sendiri. Duk kedai kopi ke, ikutlah duk mana-mana pun tengok. Weh berubah weh. Dah. Pagi ni tengah hari dah. Kat hari petang pula, kat hari malam pula. Nah, berubah dah. Berubah. Tak ada benda tak berubah. Nah, ni kat hari berubah ni surah Haji Ismail di masjid pula. Dulu sebelum ada surah Haji Ismail ada tak? Sampai hantu orang mula. Ada lagi sini ni surah. Tu. Nah, berubah tak? Berubah. Oh, tiap-tiap benda berubah mesti baru. Nah, mesti baru. Bermakna alam ni baru. Apa makna baru? Ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Anak kita jumpa tepi jalan, walau tak ada surat beranak pun kita tahu mana dia baru. Berubah. Kita jaga siapa umur 40 dah dia. Baby lagi tak? Tak ke baby lagi. Nah, tanya umur berapa dah baby? Umur 40 dah. 40 tu bukan baby. Tutup baby tu. Tak ada. Berubah tak? Berubah dah lah. Jadi orang tua dah dia. Kita pun tak tahu hidup lagi kedok kalau anak kita kutik tu umur 40 lah. Nah? Berubah tak dia? Berubah. Walau tak ada surat beranak pun kita tahu dia baru. Apa? Sebab berubah. Bermakna ada yang memperbaharui dia. Oh. Kalau gitu yang memperbaharui dia mesti tak serupa dengan dia. Kalau dia ada tu terima tak ada, maknanya ada yang memperbaharui dia tak terima tak ada. Ada dia tidak didahului oleh tiada. Ada dia tak terima perubahan, binasa. Mari segala sifat-sifat kita ngaji lagi akan. Tak belajar lagi ni. Tu dah. Dan berfikir hingga mana ni ghayah pada kata berfikir? Fikir punya fikir hingga mengertinya yang wajib dan mustahil dan yang haram, dan mengetahui itu atah muradih saja tu. Nah, mengerti dengan mengetahui, reti dengan tahu Abdullah tu. Abdullah. Nah, hingga mengerti nyonya yang wajib dan mustahil dan yang haram, dan mengetahui nyonya yang wajib dan yang mustahil dan yang haram. Itu siapa dia reti? Dia kena belajar, kena mikir, siapa dia reti, faham sengerti-ngerti. Gitu. Habis. Dan tadi atas orang hak bodoh kena ngaji. Dan wajib atas yang pandai. Pula. Hak tadi wajib atas orang hak tak mengerti, hak bodoh. Nah, bila ni terbalik. Hak bodoh nak ngajar, hak reti tak saya mengajar. Ayat terbalik. Nah, hak reti duk mengaji pondok puluh-puluh tahun kadang-kadang. 5-6 tahun tak apalah, tidak puluh-puluh tahun pun. 5-6 tahun mengaji. Hapa ni mengaji khatam kitab tu khatam. Lalah kali berhenti pondok duduk kat seksi minyak. Nah, atau duduk restoran. Jadi apa? Waiter ke apa dia panggil. Ni. Nak makan apa cik? Nah. Lepas tu hak tak reti pula mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita wajib kena Tuhan. Bagaimana nak kenal Tuhan? Kena sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Siap mu ni. Mana sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita? Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Bukankah itu sifat-sifat Tuhan? Kan? Tahu pada? Betul ayah anda. Siap. Anak-anak anda kena bermakrifat dengan sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri anak-anak anda semua. Siap mu. Nah, sifat Tuhan ada kita. Kalau sifat Tuhan ada kita Tuhan lah ayat dia. Apa kebodoh mengajar lagu tu? Orang mengajar dia nak mengajar, orang mengaji dia mengajar ilmu kaya dalam guning. Laduni ni, ilmu dalam guning dia ni. Ada menyesak kau orang tu. Lepas tu apa nama sifat serupa tu? Kudrat. Nama serupa tak apa kalau makna beza. Gitu Dia kata ngajikan sifat wahdaniyah. Sini bukannya ngaji kita saja, banyak dah ngaji sifat 20 ni boleh buat tekod dah. Cuma ngambah yang lalu pula kitab Baqarah ni sini. Wahdaniyah pada segala sifat. Apa makna? Bersangatan esa Allah Taala pada segala sifat. Artinya apa? Sifat Tuhan banyak tapi sejenis juga. Satu makna. Lagi pula tidak ada pada seorang pun makhluk ni satu sifat pun yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Ngerti tak? Kalau serupa pada nama tak apa.
Kudrat. Tuhan ada kudrat, kita ada kudrat. Ada tak kita? Ada. Orang kata, mak, pergi, kau teroyok kubur. Allah, kau tak ada kudrat lagi. Oh, tak ada kudrat. Oh, sebelum ni ada kudrat ah. Oh, dah mau Tuhan kalau gitu. Gitu. Jangan gitu. Kudrat dengan makna apa? Kudrat situ. Kuwah aradun yakumu bil jirmi. Arok yang menopel pada jiran kita yang terima bertambah dan berkurang. Terima perubahan. Tu kudrat kita. Ala sabil iktisab, ala sabilil kasbi wal iktisab, atas jalan usaha baik, usaha buruk, bukan di atas jalan menjadi memberi bekah, bukan. Tu kudrat kita. Kudrat Allah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Itu sifat kudrat Allah. Sama tak makna? Tak sama tak apa. Jadi kudrat kita lah sifat kita, bukan sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan. Sifat kita. Ni nak ngajar makrifat petang hari dia karut dah. Mak lepak dia panggil dia ni. Siapa? Haji Syari. Sebutlah nama senang. Kena sebut nama, kalau tidak orang tak tahu siapa sesak ni. Nah, siapa sesak ni kena sebut nama. Buka lagi kitab Syairus Salikin. Nah, kena sebut jelas-jelas nama. Baki lagi dia mau ikut juga, ikutlah. Hamba berlepas diri dah, tanggungjawab hamba kena royak. Ni sesak ni mengarut. Nah, tapi hak sesak gini ramai orang berahi. Sebab apa? Sebab cara dia halus, lemah lembut, lunak. Apa aku ngajar kan? Kasar, backing. Nah, apa ustaz ni backing? Dia nak kan? Ayah anda nak berpesan. Ni lemah lembut gitu. Nah, ayah anda nak bagi tahu pada anak-anak anda. Sebenarnya orang syariat lah yang mengubah syariat. Lagu mana dia kata merubah syariat? Tengok orang syariat. Bila sembahyang tak larat berdiri, duduk. Tak larat duduk, nyenggeng. Mereka orang syariat lah merubahkan syariat. Kita orang makrifat hakikat ni sesekali tidak akan merubah syariat. Walau terputus kaki sekalipun tetap sembahyang kena berdiri. Kerana ayah anda sudah beritahu berdiri bukan dengan kaki. Tu belik habis cakap. Siapa ubah syariat? Nabi sendiri suruh semaya duduk tu. Salli qa'iman, sembahyang olehmu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau mu tak mampu berdiri duduk. Dia kata orang syariat ubah syariat. Siapa orang syariat ubah syariat? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksud dia. Ngucak gelik ajar syari. Ngucak gelik boleh jadi kafir tu lu cakap lagu tu. Tak ada siapa dia ubah syariat, memang syariat Nabi Muhammad dah tu. Nah, mu jah tak mengaji jahil nak mengajar orang. Nah, tu lagu tu. Marah. Memang marah Munga karu. Nah, karu. Habis jadi terkena sifat 20. Siapa lalu dia kata sifat 20, ilmu sifat 20 mendorong kepada penyebaran ajaran sesat. Padahal tak ada kaitan pun dengan sifat 20 tu. Dia pandai-pandai gitu ke syarah wujud kita bakar tu cara kepala otak dia. Tu kita ada, Tuhan ada. Wujud, kita wujud, Tuhan wujud. Tu sifat Tuhan yang ada di kita ada. Abahmu ada mu makna lain, ada Tuhan makna lain. Nah, hai bergerak tunggu. Tu jaga-jaga deh. Wajib atas yang pandai. Wajib atas orang hak mengaji, ya reti, ya faham, ya iktikad dalam hati dah. Wajib atas, maknanya wajib syarak pula. Syarak teke atas orang hak pandai. Alim ulama, tutup guru, ustaz-ustaz ni syarak tekan di atas dia wajib. Atas yang pandai daripada kita sini bukan kita, daripada alim ulama tu lah. Kita sini kena kepada itulah. Wajib apa? Bagi wajib oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Mana orang-orang hak di dalam mas'ul kita, tanggungjawab kita. Siapa tu orang-orang di dalam perintah kita? Seperti anak-anak kita dan isteri-isteri dan hamba-hamba sahaya dan khadam-khadam kita. Itu. Tapi balik dah zaman lah ni. Ustaz anak bini tak ada nak ngajar. Tak sungguh? Apa?
Dah kalau ngajar anak bini bukan boleh piti. Ya ke hulu ke hilir gajar seorang tu masjid ni, pejabat office ni. Nah, yang ngajar orang apa? Ngajar orang lah orang we hola duit. Nah, bini dia pula kena ngepar duit ke bini dia. Nah, ada terbalik dia. Sebenarnya wajib atas tok guru kena mengajar bini. Nah, tu tengok. Hamba-hamba sahaya tak ada dalam ni nya. Maknanya orang-orang hak kerja pejabat kita ke dan khadam-khadam kita, pelayan-pelayan kita ke, orang hak duduk di bawah mas'ul tanggungjawab kita, wajib atas kita kena mengajar. Kalau kita tu reti boleh mengajar. Tu dah. Tugas hak ni beratlah. Sebab itulah buat pondok ni sebenarnya apa tujuannya? Tu supaya anak bini kita boleh mengaji jugalah sebenarnya. Sebabnya kalau tok lelaki nak ajar anak bini ni banyak payah nak mengajar. Nak mengajar bini. Nah, ngajar boleh 2-3 minit dekat bini letak pohon atas pohon kita senyap. Pakai tutup kita. Wallahu a'lamu bisawab. Tak ada nak mengajar dah weh. Pahanok anak kalau ngayuh ni kat Allah manja gede-gede lah. Sebab tu banyak tok guru dia tak boleh ajar anak dia sendiri. Dia ajar orang lain pandai, dia ajar anak sendiri jadi tak pandai. Nah, dia sendiri kena pergi atas anak dia mondok di pondok lain. Anak orang lain ngaji di pondok dia. Anak dia kena pergi ngaji pondok lain. Apa? Memang gitu sunnatullah. Pelik sungguh. Tu tapi ala kuliahnya kita kena royak lah walaupun tidak mengajar dengan kitab pun kena royak. Bila-bila duk tidur ke, bila-bila duk guling, duk koyak buah ke, duk cuci mulut, makan buah ke apa, kena royak ke bini kita. Mokmunya kat sini. Jadi panggil lagu tu kalau hak lama dah nikah dah. Kalau hak baru nikah kan sayang, baby, I love you lah. Panggil lah nak panggil binatang apa pun. Nah, tapi kena royak. Nah, Tuhan kita mesti ada. Tak ada Tuhan kita tak boleh terima apa letak kita. Mu kena fikir, mu tengok langit bumi ni, mu tengok dirimu sendiri nah. Tak kira ada dirimu kalau tak ada orang mengada. Kena royak, kena mengajar. Biar tak buka kitab pun. Biar dia tu reti daripada kita. Lepas tu dia nak tambah lagi ilmu ke berapa dia pergi mengaji dengan tok guru lain tak ada hal. Yang penting tanggungjawab kita tu kena royak. Gitu. Kalau tidak tak lepas tanggungjawab. Wajib atas kita. Demikian lagi orang yang menuntuti belajar daripada kita. Lagu tu juga. Maknanya ada orang minta nak mengaji dengan kita. Haram kita tolak. Kalau bab ilmu fardu ain. Seumpama ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Orang mari ketuk pintu rumah kita, Tok Guru, kita nak mengaji tauhid ni kita jahil, tak reti, tak kenal Tuhan. Tak tahu apa sekarang kita muqtaqadat, benda-benda hak wajib kita kena pegang dalam hati kita dalam agama Islam ni. Kalau dia kata, tak usah mengaji orang lain. Artinya dia kitman, menyembunyikan ilmu. Akhirat esok Tuhan akan gemak, Tuhan akan panah dengan tali kengkang api neraka di mulut dia. Tu bahaya tu. Jangan. Sebab apa? Sebab ilmu ni wajib kena sapa. Balighu anni walau ayah. Masuk dalam tu. Tu kalau orang minta dengan dia nak mengaji, wajib dia kena mengajar. Gitu dah. Demikian lagi lagu tu juga. Apa makna lagu tu juga? Wajib atas orang hak pandai kena mengajar, orang yang menuntuti, orang yang minta nak mengaji maknanya. Orang yang menuntuti mana orang yang minta nak belajar daripada kita. Wajib kita kena mengajar. Haram kita tolak. Ni ngaji, ni cari orang lain, cari tu lain lah, buat lolok warok. Nah, saya tak pandai, tawaduk. Kata tawaduk tu bodoh dia panggil gitu. Dia ni, saya tak pandai. Tak tepat dia panggil tawaduk tak tepat. Nah, al-haya'u minal iman, betul sungguh. Malu tu bagi daripada iman. Tapi malu apa? Malu dalam perkara maksiat. Tapi kalau orang suruh mengajar benda hak fardu ain, jangan malu. Wajib kita kena mengajar. Jangan segar saya tak naklah, saya malulah. Berat mu gitu. Ngaji pondok apa? Tu. Sebab tu hamba marah benar pelajar-pelajar kalau ngaji pondok tak ada matlamat. Ngaji suku sembang ngapa tiap-tiap hari pagi petang siang malam, lalas sekali balik. Serah ke Haji Syahari duk mengajar. Wahizam lepak terserah bapak tu mengajar. Kita duk ngapa suku sembang mengaji pas kitab tu kitab ni nak boleh kalau dulu setahun ke esok ke senang payah, tiba-tiba habis ngaji
Duduk senyap dalam rumah, takut orang kapur tak panggil pergi mengajar. Tak halal ilmu lagu tu. Ya, tak halal ilmu lagu tu. Saya lalu dak sini. Tak boleh itu, tak boleh. Nah? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kan? Quran sebut dah. Dia tafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu. Tu. Habis. Nak berhenti mana ni? Sudahlah. Pukul 9 lebih dah ni. Dengan jalan tafsir. Mengajar. Dua-dua dah. Takluk dua-dua. Belajar dan mengajar tak itu. Belajar bagi orang yang tak mengerti. Mengajar bagi orang yang pandai. Mengajar dan belajar itu dengan jalan tafsil. Apa tafsil? Curai satu-satu. Sebutir-sebutir. Tak boleh dengan secara borong itu, tak boleh. Wajib kena belajar sebutir-sebutir. Satu-satu. Satu demi satu. Itu mana? Tafsil. Curai satu-satu. Dalam curai ni mana? Pleik, hurai. Nah, boleh belakang nak guna tu. Tengok pleik mana? Lumak. Apa? Detail. Tu sedap. Detail satu-satu. Tu. Curai satu-satu mana? Detail satu-satu. Pada sekalian itu 20 perkara. Kita putih situ dulu lah weh. Tak agak dah kalau kita pergi lagi tak ada partner otah ni. Nampaknya berhenti tidak stesen juga. Kita berhenti dengan jalan tafsir dah. Di situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, sekarang ni projek pondok kita tu sedang berjalan lah. Progresnya sedang berjalan, masih lagi dalam proses untuk memperbetulkan tanah dan buat jalan, buat longkan dan sebagainya. Jadi masih lagi orang panggil memerlukan banyak lagi lah sumbangan-sumbangan. Jadi hambanya berharap ibu-ibu ayah teruskan berwakaf. Karena mana-mana orang yang berwakaf ni hamba tidak putus-putus doa. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bighairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.